Untuk nak ke syurga mudah, datanglah ke milik ilmu, kan? Dan ilmu ni juga akan disoal nanti. Bagaimana kamu guna ilmu? Itu penting. Itu paling penting. Jadi apabila kita duduk majlis ilmu, majlis yang dirahmati, yang dikenang sebagainya, tajuk yang diberi pada saya, tajuk yang kirasa mencabar juga lah, tapi dia kecil sikit. Yang daripada besar pada kecil. Makna dia fadilat. Fadilat ni mana kelebihan, ya, ataupun keistimewaan, ya, ataupun ada bahasa lagi, dia kata apa? Bahasa lagi, kelebihan, keistimewaan. Itu makna dia, tajuk diberi. Bersabit dengan sedekah. Dan tajuk ni boleh katakan tajuk yang hari-hari kita guna sedekah ni. Bukan kata kita bercakap sedekah, tapi kita tak amal. Kita amal semua hari-hari sedekah ni, kan? Baik, biasanya bila beri tajuk ada dia punya makna, definisi. So sedekah ni asal dia perkataan sedekah, iaitu membenarkan. Sodakta, kan? Benar. Lawannya kazabah, mana tak benar lah, bohong, mana benar. Jadi apabila kata membenar, misi membenar itu kepada apakah yang kita nak benarkan. Yang kita nak benarkan ni mesti ada hubung kait dengan sesuatu. Baik. Iaitu pertama, membenarkan kebenaran iman kita. Itu. Mana untuk nak membenarkan, menyatakan keimanan kita tu, kita beri, baru nampak. Nampak tak? Kita kata beriman, ya? Kita pun tunjuk keimanan kita tu. Itu makna dia sedekah. Yang kedua, sedekah juga mengharap sesuatu. Kita beri tu, kan? Mengharapkan balasan. Nama dia pahala. Kan? Kalau dengan orang mengharapkan apa benda? Orang beri satu, kita beri satu, orang beri 10. Dengan orang, kan? Orang tak beri, kita pun membebel tu pasal. Itu kazabah. Tak benar, ya? Sebab dia berkait dengan apa benda? Dengan ikhlas. Yang ketiga, ini penting. Nak dekatkan diri dengan Allah. Maknanya kita beri sesuatu tu, makin dekat diri dengan Allah. Sebab hak Allah turun tu, kita cuma amanah saja, kan? Allah beri tu rezeki, kan? Jadi kita beri juga ke orang. Yang keempat, tadilah menunjukkan benarnya iman. Yang keempat, mana benar tak benar iman, kena kita benarkan dalam bentuk pemberian. Nama dia sedekah. Jadi itu 4 definisi yang ulama beritahu. Baik, mana ayat dia? Ayat di mana? Satu ayat surah At-Taubah ayat 60. Apa bunyi ayat dia? Innamas sadaqat. Sedekah ataupun zakat, sedekah, kan? Ataupun fitrah. Ya, lil fuqara, pertama untuk orang fakir. Fuqara ni fakir. Yang kedua wal masakin, miskin. Fakir dengan miskin ni berbeza. Berbeza, ya. Lepas tu wal amilina 'alaiha. Amil-amil yang mengurus, orang duk mengurus harta benda tu. Harta mari ikut dia, dia bagi. Nampak tak? Amil tu mana dilantik lah. Boleh kita beri sedekah kat dia, boleh beri zakat kat dia. Dululah bapak saya guru Quran dulu kat kampung. Bukan sekat guru, dia ni qari hebat. Dia boleh mengaji semua lagu atas dunia ni. Ya, lagu apa tuan-tuan nak, dia boleh mengaji belaka. Dia bapak saya ni nak cerita bapak, kan? Saya ni anak dah, kan? Marhaban berzanji tu dia hafal. Kulit ke kulit. Tak payah buka marhaban dari kepala dia. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul aya'i wat tawadhu. Saya ingat lagi.
Itu muka surat akhir. Tinggal kat dapur berbunyi lah. Kenapa? Dah tutup dah. Orang perempuan pun faham tahu. Wah, dia kata wakal. So dia pun bubur nasi siap. Orang perempuan dia tahu isyarat kan. Apa dia dengar. Jadi dia ni juga amil, kutip. Jadi orang boleh beri sedekah kat dia, zakat kat dia. Jadi itu masuk dalam ayat kita ni. Wal mu'allafati qulubuhum. Hati yang dijinakkan, makna mu'allaf lah. Kan? Dia baru Islam, dia jinak-jinak dengan surau, dengan rumah Allah. Wa fil riqab ni hamba-hamba. Wal gharimin, yang dimerdekakan. Wa bismillah. Wa bni sabil, anak jalan, orang musafir. Faridatan minallah. Ni point. Maknanya wajib. Fardu ya. Faridatan minallah. Wajib. Wallahu alimun hakim. Allah ni dia tahu dan amat tahu. Kita ni sangat tahu dan tidak tahu. Tak. Aziz, Ghafur, Rahim. Allah. Kita Ghafur ya, tapi tak Rahim. Allah ni dua. Cuba tuan-tuan tengok dalam Quran. Sifat Allah. Mesti dua. Berganda. Sami' Alim. Kita dengar, tapi tak tahu. Bukan tak tahu, buat tak tahu. Sorry ayah ya. Sajalah. Ini sahabat-sahabat sebelah kau. Ni kau lain kan. Terutama syekh kita ni. Sama tugas dengan saya di teknik kajang. Teknik kajang tu, syekh kita tahu bagaimana saya ngajar student dia. Saya anggap macam student saya. Saya bertugas di Semak Kajang. Tahu Semak Kajang? Sekolah paling glamour atas dunia kan? Ibu ngangguk. Nampaknya pencin pun kalau anak dapat 6A, boleh sumbat lagi lah. Syarat dapat 6A lah, kan? Maka kalau online tu, bolehlah kita sumbat-sumbat ya. Biar pergi lewat macam apa, kan? Kenapa? Sebab saya juga masih lagi berperanan di sekolah tu. Khatib, khutbah macam-macam lah. Alhamdulillah. Baik. Apabila kita dah faham ayat dan sebagainya, kita direct satu ke point lah. Sebab kita PKPP ni, dia tak boleh. Dia kena cut. Cut dengar. Sampai isyak berhenti kan? Sampai isyak berhenti kan? Betul ke? Jadi kena direct to point. Jangan dia bebel tu pasal. Baik. Kalau kita lihat pertama, dia kata, sedekah ni masuk dalam zakat. Termasuk dalam zakat. Satu zakat wajib, zakat harta. Satu lagi dia panggil zakat fitrah. Itu kunci nak buka surga. Zakat fitrah ni tak mahal. Kunci dia RM7 lebih kan. Tapi ingat, kalau tak bayar tu, kendap depan pintu surga. Kunci tak ada. Tidur kat tangga. RM7 je kan. Tapi hak ni pula dia panggil zakat tatawwu'. Dia panggil zakat tapi tatawwu'. Tatawwu' ni mana sunat, nama dia sedekah. Dia lebih umum. Lebih umum daripada zakat harta. Apabila kita gitu, kita direct to point lah. Pertama, kalau kita lihat kelebihan ataupun apa dia panggil tadi, istimewanya sedekah ni, pertama dia ni melepaskan diri daripada azab Allah. Ini cerita akhirat lah dulu kan. Sebab apa? Sebab harta ni pun akan disoal nanti. Ada 4 jenis soal. Satu, dia soal tentang umur kita. Mana kita guna umur kita, kan? Yang kedua tentang harta. Harta ni dari mana ke mana? Kan? Yang ketiga, disoal juga masa muda. Kita dah tua belakang dah, lepas dah kan? Tak, soal juga. Tapi sebab umur panjang, kita boleh cover. Umur kita Allah panjangkan, kita cover lah lepas-lepas tu. Cover dengan apa? Dengan sedekah lah. Kita mari sedekah ni. Tuan-tuan mari tu, pijak kaki mari sedekah. Duduk sedekah. Saya cakap sedekah. Kenapa? Sebab umum. Tadi harta kan, atas body kita ni. Ibu bangun pagi basuh pinggan.
Kan? Bersih pinggan. Tapi jangan pecah pinggan. Ni masalah juga. Gang-gang pecah pinggan. Terkejut member bangun dah. Itu nama dia azar. Azar ni makna tengah duk basuh pinggan tu, pecah pinggan kerana ada benda yang marah terjadi. Jangan azar ya. Maka dia kata, lepas daripada azab kubur, azab akhirat nanti. Kenapa? Sebab kita ni banyak sangat memberi. Kenapa Allah kata, maksud dia hadis pada Abu Hurairah, siapa yang Allah berikan harta tapi dia tak menunaikan zakat, pada akhirat harta jadi sebagai seekor ular yang menggigit dia. Ini akibat. Jadi kalau siapa beri, maka tidaklah ular tu tanya, kita tanya dia, mu siapa? Akulah hartamu dulu. Yang mu guna harta, tiba-tiba mu tak payah zakat, mu kedekut, mu macam-macam. Maka harta tu menggigit kita dalam bentuk seekor ular yang hitam. Dalam kubur lagi. Jadi, nak tukar tajuk tu, kalau kita harta kita tak ada, dia benteng kita daripada azab kubur dan azab api neraka. Round pertama, kan? Ini berita yang menggerunkan. Baguslah dia gini. Dalam agama ni, kadang-kadang kita cerita menggerun dulu. Cerita yang menggerun, kan? Kalau gini. Kalau gini. Lepas tu cerita yang menyukakan. Kan? Surgalah. Yang kedua, jaminan keuangan kepada golongan yang tentu. Ini ringan sikit. Maknanya, kita sedekah ni Allah jamin. Allah jamin dengan kita jamin tak sama. Kita jamin kalau ada kes mahkamah, kita letak 5,000 dah. Kalau balai polis letak 200 balik. Tapi bicara mahkamah. Tapi Allah jamin ni garanti. Kenapa? Sebab tadi surah yang saya baca tadi, itu makna Allah jamin. Ayat menyebut, tadi dia kata, untuk golongan-golongan yang mengeluarkan zakat kepada orang-orang sebagainya, sedekah pada orangnya kerana jaminan Allah. Itu dua perkara. Yang ketiga ni dia kata mendapat pahala yang besar. Sedekah ni pahala besar. Riwayat pada Abu Hurairah, hadis marfu' kata, lelaki yang memberi seekor unta betina mengeluar susu semangkuk besar pada pagi dan pada waktu petang kepada ahli sebuah rumah, sesungguhnya ganjaran pahala amat besar. Ini contoh. Cerita dulu beri susu, kan? Sekarang tak kira beri apa pun, tapi pahala dia berlipat ganda. Berapa? Satu beri, Allah tambah dia 7 cabang pula. Kama sadahabbatin ambatat sab'a sanabil. Beri satu, 7 tambah. Dan 7 tu ada 7 pula. 7 sampai bila-bila. Ini nama dia pahala besar. Pahala yang berlipat ganda. Kan? Ini. Orang bersedekah menerima juga mendapat lindungan daripada Allah. Ya? Allah ni melindung kita daripada sedekah-sedekah yang kita beri tadi. Banyak cerita Allah lindung ni, kan? Banyak kalau cerita orang tu. Kenapa dia patut mati tak mati? Patut dia ditimpa benda tu tiba-tiba mati tak? Tapi tak mati. Mesti ada sebab yang menyebab tak mati tak? Allah nak mati. Cuma bila masa. Tapi ada perlindungan tadi. Kenapa? Daripada harta sedekah dia, tenaga dia, pemikiran dia, idea dia. Bukan sekat harta ya. Bagi orang yang tak ada harta, dia kata, aku nak sedekah apa? Sedekah tenaga. Ni panggil sumbangan. Wa kullu sulamin sadaqah. 360 ni kita punya sendi-sendi ni semua sedekah. Bangun pagi sapu sedekah. Jangan main. Anak-anak kita belajar kemah tilam tu sedekah. Ibu jangan ceritalah. Bapa turun pagi balik malam, dah sedekah. Semua sedekah. Dan dia ambil kira. Faman ya'mal misqala zarrah. Zarah ni belahan dia berkecil pada atom Hiroshima lagi. Atom tu kecil dah. Dia kecil lagi. Nuklear kecil dah. Kecil lagi belahan dia. Kecil. Allah ambil kira belakang. Itu maknanya belahan atom yang kecil yang kita buat, semuanya Allah ambil kira. Maka dia kata, maka Allah lindungi kita bukan sekat dunia, tapi di pada mahsyar.
Seterusnya 7 golongan manusia yang Allah lindung tu. Ada 7 jenis manusia Allah lindung. Pertama, dia kata apa? Pemimpin yang adil. Oh, kuat ya. Bahaya dah. Terkejut. Adil ni benda abstrak. Benda abstrak ya, adil ni. Kita nak adil kepada anak kita semua pun mungkin nampak tak adil, tapi adil. Okey, yang besar takkan nak bagi 50% tak? Yang besar RM50. Yang kecil 5%. Betul adil tak? Adil lah. Gitu Yang besar beli musikal RXZ, yang kecil musikal mainan. Takkan musikal mainan beli besar. Itu mana adil tu, kan? Jadi pertama, yang kedua, pemuda hidup dengan beribadah kepada Allah. Masya-Allah. Ni qalbuhu mu'allaqatun fil masajid. Payah kan? Nak cari tu payah, sebab tu dia syurga. Kan? Sebab dia pemuda, cabaran hidup dia lebih kan daripada petua macam kita. Petua ni cabaran apa kau? Macam-macam juga. Yang ketiga, lelaki yang hatinya teringat kepada masjid. Masya-Allah. Tuan-tuan balik, tinggal hati gantung kat kipas. Body dia balik. Hati tangkuk sini. Baru mari. Kalau hati balik sekali, esok kaki yang mari. Hati duduk rumah. Malam ni semua hati tinggal di kipas. Kan? Bini kata, kenapa tidur? Hati I tinggal kat kipas. Oh, you dah tak cinta kat I. I cinta kat you juga. Tapi I cinta kat surau. Pening bini kita. Hati ni kan payah. Ni mudrah nama hati. Dalam hati tu ada benda nama fuad. Lubuk hati. Ni nak sampai ke lubuk hati ni, masya-Allah. Kan? Hati hot seketul tu kan. Tapi nak sampai ke lubuk hati tu payah. Yang ketiga dia orang apa dia kata? Baik, berkasih sayang ruhama ubainahum kerana Allah. Kan? Kita jiran sebelah rumah tu kita kenal juga, tapi hak kita baik jiran nombor 14 tu. Jiran hak ni ada di tepi ni. Contoh, mat, jom kita minum. Nombor 14. Hak nombor 2 tak tahu apa pun. Padahal patut nombor 2 lah kan. Dekat kan? Tak. Sebab hak tu. Kenapa? Sebab ada kepentingan. Ada kepentingan. Hak sebelah ni tak ada kepentingan. Pakai kereta bontot lebih kena marah. Sorry. Oh, dahsyat sama orang tua ni. Betul je? Betul. Duduk di taman ni sensitif kan? Kalau kita boleh jaga ni kita duduk dalam lindungan Allah ni. Kan? Lepas tu pula dia kata berpisah berjumpa dengan Allah. Sama juga. Lepas tu dia kata, ni. Dia ni pula diuji oleh wanita-wanita yang cantik untuk buat maksiat dia tolak. Ni contohnya Nabi Yusuf lah. Contoh paling hebat Nabi Yusuf kan? Jangan. Wanita Nabi Yusuf gila kat dia ni, Zulaikha dahsyat. Tak? Jadi itu satu. Lepas tu pula dia kata pula, lelaki bersedekah dengan sedekah lalu dia sembunyi sehingga tangan kanan beri tangan kiri. Inilah poin besar malam ni. Sedekah tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Maknanya secara senyap-senyap. Lepas akhir sekali iaitu ikhlas. Lepas tu ingat pada Allah ketika bersorangan lalu mengaliri air mata. Bila seorang? Masa bangun malam. Kan? Bangun malam seorang-seorang tak? Ini semuanya 7 jenis orang di bawah lindungan Allah, termasuk sedekah. Tajuk kita malam ni. Allah lindung ya. Bukan di akhirat, di dunia sekali. Cerita ni bukan di akhirat, di dunia sekali. Lepas tu Allah menyediakan pintu surga yang khusus pada orang macam ni. Dia ada pintu sedekah, pintu zakat, pintu haji, pintu fisabilillah. Ni pintu-pintu banyak ni. Ada berpuluh jenis pintu. Tengok hak mana kita lebih. Kita semayang juga, tapi sedekah lebih. Masuk ke pintu sedekah. Semayang juga, tapi kita macam ni. Fisabilillah, masuk. Semayang kena ada. Sebab semayang tu dia umpama transport, membawa amalan kita. Semayang ni
Duduk situ, dia berbawa sampai ke pintu sedekah buka kita. Masuk dengan apa? Rahmat Allah. Masuk dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Itulah pentingnya solat dulu. Imaduddin kan, hak lain tu kena buat juga, tapi dia main peranan. Sebab tu dia kata apa? Dia merupakan rukun. Itu pentingnya. Baik. Tadi benteng api neraka. Ni istimewa ni. Apa? Fitnatul rajulu fi ahli wa malihi wa jazihi takfiruhu salah wasiyam wassadaqah. Fitnah lelaki terhadap keluarga, terhadap harta, terhadap jiran, kifarahkan oleh solat, puasa, sedekah. Jadi kalau kita banyak fitnah, kan, hidup fitnah banyak. Fitnah dalam keluarga, fitnah anak bini, fitnah kawan, fitnah tu, kita pun sedekah. Boleh menghapuskan dosa fitnah ni. Kalau banyak fitnah, banyak sedekah. Ni hadis sahih ni, riwayat daripada Huzaifah, ya, sahabat Nabi. Baik, penghadang api neraka pula. Man istata'a minkum an yastasar minan nar walau bisyaqi samarati falyaf'al. Apa dia kata? Siapa dalam kalangan kamu berupaya menghadang api neraka, maka kamu sedekah walau sebiji tamar. Sebiji tamar. Bulan puasa kita makan sekotak sepetal. Beli sepetal habis kotak-kotak. Anak kita dulu tertibai, tinggal sebiji ke bapak dah. Anak berdarah. Kenapa? Baru ni pipi dah. Tak ada apa, anak berbedar bersama. Tinggal bapak sebiji. Cuba separuh dia telan dah. Tak apa, itu dia. Mendapat doa kelebihan daripada para malaikat. Masya Allah. Malaikat doa ni direct. Ni orang sedekah ni doa daripada malaikat. Malaikat ni tugas macam-macam. Ni musim PKPP ni ada malaikat yang kerja dia turun ujian. Dia uji kita. Nak pergi tak pergi, nak pergi tak pergi, nak pergi tak pergi. Lari tak pergi. Jangan main. Kita nak pergi, nak dengar, tak dengar. Ujian kan? Tapi apa ni? Malaikat yang kerja mendoakan kita. Apa dia kata, ya? Daripada sabda Nabi Abu Hurairah, saya ringkas, ya. Tak ada satu hari pun pada pagi terima oleh hamba-hambanya melainkan diturun padanya dua malaikat. Satu berkata, Allah berikan gantian pada si penderma. Tengok, kita beri direct pada Allah dah. Kita beri derma, beri infak, beri sumbangan, terus malaikat doa pada Allah. Kenapa dia kata? Sementara lagi kata Allah, berikanlah kebinasaan kepada si bakhil. Kalau kita kedekut, bakhil, ada malaikat yang doa untuk tutup rezeki kita. Kalau kita tak kedekut, kita pemurah, kita tak berkira, walaupun RM1, tapi doa tu direct. Dua malaikat kerja macam ni. Moga-moga malaikat hak tadi dah doa, kan? Doa malaikat ni direct lah. Jangan main. Tuan-tuan, sebab dia kerja macam tu. Macam malaikat rahmat juga. Nabi menegaskan bahawa orang sedekah menerima orang lebih baik. Riwayat pada Umar, apa Nabi kata? Ni biasa dengar. Tangan di atas lebih baik, tangan di bawah. Kan? Betul tak? Tangan di atas tu orang memberi. Di bawah ni maknanya kalau ada sorok dalam poket seluar dah. Bila buat keluar limousine dah. Lama bila orang minta pergi lama dah. Allah tak ada. Mana pergi? Padahal tak mau beri pun. Dah. Lama ada pakai seluar dah. Padahal benda dalam pakai baju pun ada. Baik. Menghapuskan sifat bakhil. Ini penting ni. Sifat bakhil kedekut kita kena uji. Jangan main. Khus min amwalin sadaqah. Tutahhir wa tuzakkihim. Bersihkan sifat kamu dengan sedekah. Membersih jiwa kamu dengan banyak keluar. Jangan duk kira sangat. Jangan sampai nyawa di halko nak beri. Allah tak terima dah. Tak terima dah. Ni, masa sihat lebih afdal. Ni, sedekah masa sihat lebih afdal. Jangan main. Jangan nanti tak boleh makan benda beri. Allah sok tak boleh berilah sebab tak boleh makan. Nah, Allah sok. Kenapa beri? Sebab tak boleh makan. Kalau makan, dia tiba tinggal pinggan saja. Sungguh ni saya dah. Mujur dah tak boleh makan. Ini makna dia sifat bakhil. Apa Nabi bersabda daripada Asma' bin Abu Bakar? Nabi kata apa?
hendaklah engkau menderma. Curahkan atau berikan dengan jangan kau berkira, kerana Allah mengira atas kamu. Kalau berkira sekali, Allah berkira bersekali-kali, bukan kali. Kita berkira sekali, Allah berkira pula dengan kita berkali-kali. Kalau kita tak berkira sekali, Allah tak berkira dengan kita beratus kali. Kan? Jangan main tuan-tuan kan? Ini bukan soal kaya miskin kan? Ini bukan soal kaya miskin cerita ni. Soal sifat. Sifat tu ada pada siapa-siapa boleh beri. Ya, bukan soal jumlah. Sayang kepada harta menyebabkan hati menjadi tua. Betul? Sayang hati tua. Sebab apa? Dia mikir. Tua ni sebab mikir lah. Dan tanpa mikir benda takut hilang dari tua. Cuba happy tak tua dah. Ini betul ni. Lepas tu menjadi mudah apabila kita beri. Kenapa? Sebab Nabi bersabda, hati orang tua menjadi muda kerana cinta kepada dua perkara. Pertama, panjang umur dan cinta ke harta. Jangan main. Duk mikir ni. Nabi kata, lembah pertama, lembah kedua, lembah ketiga. Mati lembah ketiga. Dia suruh cari harta. Islam suruh cari harta kan? Jangan main. Carilah harta seolah-olah kamu hidup 1000 tahun. Okey. Carilah ilmu seolah-olah mati esok. Makna seimbang lah. Kan? Seimbang harta kena cari. Saya heran kalau kawan-kawan saya pencen. Dia kata saya pencen ni buat kebun baru dia jumpa kawan saya 30 hektar. Pergilah. Tapi benda-benda gini mu kena lunaskan lah. Ada kawan-kawan saya ada. Dia kata mu buat kerja apa? Aku ceramah kat surau. Aku pergi buat kebun. Okey? Tak apa. Tapi ingat, buat kebun kau nanti kena keluar zakat. Kena bersedekah. Jangan duk kira sangat. Takut nanti mu mati, anak mu jual Fatihah pun tak baca kamu. Anak mu jual nanti, dia pakai mes, dia tak. Fatihah pun tak baca, kuluri pun dia, Yasin jauh sekali. Sedangkan anak yang soleh mendoakan mati kedua ibu bapa. Tinggal harta kan? Dia pun senyap. Member ni kawan. Kami member jumpa-jumpa. Boleh pencin ditanya lah. Baik. Amalan sedekah ni boleh menyuburkan amalan sedekah boleh menghalang suburnya cepat bakhil diri. Nabi kata apa? Nabi kata ada seorang jumpa Nabi bahawa engkau bersedekah masa engkau sihat. Dia suruh sedekah masa kita sihat. Masa kita ada. Takut nanti tak sihat bersedekah tak sama dengan kita yang tak sihat. Itu Nabi pesan kita. Okey, yang keempat, menghapuskan sifat tamak haloba. Tadi bakhil kan? Ini tamak. Tak sama kan? Tak sama. Kan? Biasanya manusia bersikap tamak haloba tak ada kata benda sikap ni wujud berterusan manusia tanpa kira peringkat umur. Alhaakumut takasur. Ni ayat ni saya baru duk tafsir satu ayat ni 2 kali dah di surah An-Nur dekat dengan PGA sebelah tu. Ni Allah kata kamu lalai sikap ingin membanyakkan harta hingga kamu lupa sampai ke lubang kubur. Duk lalai dengan harta ni, yang anggap harta ni hak milikmu, tak anggap harta ni adalah perhiasan, sementara ujian Allah ada hak orang lain. Khuz amwalin sedekah kan, separuh hak orang lain, bukan hakmu belaka, mu amanah sampai ke masuk ke lubang kubur. Itu nama dia tamak. Nama dia tamak. Dan campur pula haloba. Kan? Maka apa yang Nabi kata, sekira seorang manusia memiliki harta yang boleh 2 lembah, maka pasti nak 3 lembah, dan dia mati lembah ketiga. Maknanya kita punya manusia ni ada benda nama dia nafsu ammarah. Ammarah ni nafsu yang tidak bertepi. Tak ada din, tak bertepi. Nafsu ammarah. Tapi ammarah ni ulama kata sifat tu ada pada Fir'aun. Pada Fir'aun. Dia panggil Toro dia panggil gitu. Itu maknanya tamak haloba ni penting kita jauhkanlah. Dah kita dah ada dah cukup lah. Bukanlah kaya itu dengan sebab milik harta yang banyak, tetapi kaya ialah kaya jiwa. Jiwa apa? Jiwa pemurah. Pemurah itu sedekah lah.
Itu kaya yang sebenar. Nabi kata kaya dengan jiwa yang pemurah, dengan jiwa penyumbang, yang jiwa tak berkira, dengan jiwa yang tak mendendam, dengan jiwa tak ungkit-ungkit, dengan jiwa beri-berilah. Kalau dah bukan hak kita, buat apa kita ungkit-ungkit dah. Dengan jiwa yang berlapang dada. Ni, alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak. Itu Allah kata kat Nabi. Baik. Orang bila harta benda banyak dan tak belanja pada Allah, orang seperti ini orang yang papa kedana nanti akhirat. Memang dia kaya dunia, tapi di akhirat sampai Nabi kata papa dan kedana sekali. Masya Allah, sampai gitu dia. Aku keluar pada semalam daripada beberapa malam, tiba-tiba aku dah jumpa dengan Nabi berjalan seorang diri tanpa seorang bersama. Abu Zar kata, aku mula berjalan cahaya bulan, lalu berpaling jumpa Nabi. Aku tanya, dia tanya aku, siapakah? Aku kata, aku ni Abu Zar. Moga Allah jadikan aku sebagai tebusan engkau Rasulullah. Sampai gitu ya. Maka Nabi sabda, wahai Abu Zar, datang ke sini. Abu Zar kata, lalu aku berjalan-jalan bersama Nabi. Lalu baginda bersabda, sesungguhnya orang memiliki harta yang banyak adalah orang yang papa kedana di hari akhir nanti. Melainkan Allah beri harta kepadanya, lalu dia belanja ke jalan Allah. Baru tak panggil papa kedana. Harta tu dia belanja ke jalan Allah. Itu yang paling penting. Maknanya seolah-olah harta tu milik dia di dunia ni, bawa dia sampai mati. Tidak, sebab harta tinggal. Ada satu hadis kata, apabila kita mati, 3 iring ke kubur. 1 keluarga, 1 harta, 1 amal. Yang tunggu kita dalam kubur apa? Amal. Yang 2 ni balik. Tak, harta balik, keluarga balik. Hak ni tunggu ya. Hak tunggu dalam kubur ialah amal. Amal apa? Amal ni amal sedekah tu kan. Man amila solihan, buat benda-benda baik, sedekahlah. Nabi sendiri merupakan seorang yang paling pemurah. Paling pemurah. Nabi ni kata sahabat, dia macam angin, orang beri, Nabi terus beri. Orang juga ulama ada gitu. Siapa ulama macam gitu? Nama dia Tok Kenali. Pernah dengar Tok Kenali? Ulama alim masa tu di Kelantan, Tok Kenali. Orang pergi hantar kerbau, masa tu kerbau lah, 10 ekor dia beri. 10 ekor. Kalau kita kurangnya ambil ekor dah, buat sok ekor dah. Tak, dia beri belakang. Cerita tu daripada bapak saya. Orang lain kan. Itulah contoh. Pemilik harta hanya sebagai wakil. Dia kata harta ni sebagai wakil. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Milik langit bumi ni hak Allah. Ya. Sebab apa? Sebab kita khalifah. Kita ni inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ni memerintah, mentadbir. Allah beri amanah suruh tadbir bumi kan. Tapi kita ni lupa, maka jadi zaharul fasad fil barri wal bahri maka sabat aidinnas. Punah ranah habis dunia ni sebab kita lupa. Kan? Habis punah harta, punah dunia, punah kan? Kenapa? Sebab tangan-tangan kita yang lupa. Jadi dia kata semua ada tu milik kita ni adalah merupakan amanah. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti Allah menggenggam bumi dan berada sebelah kanan. Kemudian Allah kata, akulah raja. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Akulah raja. Kita berkata kepada Allah, aku ni milikmu. Maliki yaumiddin. Solat kan? Hari-hari kita serah body kita pada Allah. Maliki yaumiddin. Bila-bila boleh ambil aku. Kan? Petang, pagi, petang, malam, siang. Allah boleh ambil kita bila-bila saja. Aku lebih mengutamakan orang mukmin daripada diri sendiri. Siapa kata? Nabi kata, oleh itu siapa mati, dia menanggung hutang pada masa sama, tak meninggalkan sebarang harta untuk membayar, maka kami akan bayarnya. Siapa meninggalkan harta, maka harta itulah untuk waris. Maknanya ada. Itu maknanya Nabi kata, harta ni ada paraid dia untuk anak-anak kita sebagainya. Pahala sedekah sampai pada si mati. Ni sedekah kita ni sampai kepada si mati. Sungguhnya lelaki datang jumpa Nabi, wahai Rasulullah, sungguhnya ibuku mati dan mengejut mati pula. Tak sempat berwasiat apa-apa, tak sempat bersedekah, dan aku menjangka dapat seperempat
daripada itu, apakah pahala untuknya sekiranya aku bersedekah bagi pihak dia? Nabi kata ya. Harta daripada hak peninggalan tu kita pun sedekah kepada orang, termasuk lah ni kata buat kenduri tak, kan? Ni kenduri kenara kan, kenduri tali, kenduri apa sedekah. Sebenarnya lah hadis ni sampai pada si mati. Sampai ada si mati, termasuk doa-doa anak yang soleh sampai kepada itu hadis kan. Kalau tinggal seorang, tinggal 3 perkara: amal jariah, dan amal dia, anak-anak yang soleh, harta yang dimanfaatkan. Itu ada hadis sahih. Sesungguhnya seorang lelaki berkata kepada Nabi, ibuku mati mengejut, dia kata. Maka kata Nabi, bagaimana aku nak bersedekah? Engkau bersedekahlah bagi pihak dia. Maknanya kita boleh sedekah bagi pihak ibu bapa dia. Baik, meningkatkan perasaan kasih sayang. Ini penting. Si kaya bagi sedekah kepada si miskin, maka si miskin pun rasa respect pada si kaya. Kan? Dia kata, bagus ni dia ni, kan? Baru ni dia kan bagi sedekah kat aku. Nak kepada saya. Lalu ni memang tak hidup masin, dia kata. Betul tak? Tak hidup masin, dia kata. Aku jiran dengan dia hidup masin. Mana orang beri tu timbulnya sayang, respect, kan? Jangan main. Ini pentingnya sedekah ni, ya, meningkatkan kasih sayang. Dan kaum kerabat, zawi kurba, duduk kat KL ni, kat Semenyih, balik kampung dah, balik holo-holo lah sikit kan. Sampai kita tu jangan senyum dah. Kita sampai tu dia senyum dah. Sebab dia tahu kita sampai paling tidak ada roti gardenia. Tak? Hak paling murah sekali. Ni tak? Kita kata tak payah singgah lah. Dia duit banyak dah. Bersepah-sepah. Harta dia. Itu dia punya pasal. Ni. Banyak orang gitu tuan-tuan. Contoh nak balik rumah mentua dah. Mama mentua. Kan? Belilah roti gardenia sikit. Allah, bapa awak kan pencen jusa, duit sepah dah. Buka peti air tu luruh habis barang dalam peti air. Itu dia punya pasal lah. Kan? Sebab dia ni zawi kurba, mak mentua kita, pak mentua kita. Ada syarikat yang main. Jangan main. Jadi saya pesan kepada anak-anak saya, mu balik rumah wanmu paling bodoh RM50 bodoh. Sebab mu balik atas nama muka aku, cucu dia, anakku. Alhamdulillah. Mu balik lalu kubur tokmu tu, pak mentua aku, paknya makmu berhenti Al-Fatihah. Dia duduk kedekut sangat. Pergi supermarket 16 kali, nak singgah kubur sekali, malah tayar botak bukan pergi kubur, pergi duduk round. Alhamdulillah tuan-tuan. Sungguh. Kenapa? Sebab kita kecil-kecil bawa kubur dia. Sedekah. Kata tu ingat apa tu? Esok kita masuk kubur, anak lalu berasa lebahlah kubur kita. Ini main-main ni penting ni. Jadi kita balik sekali, singgahlah kubur kan. Ini kubur bapa, datuk kamu. Dia lu jasa besar. Kita bagi tazkirah tak kubur lagi baik. Betul tak? Kalau kedai kopi tak pesan. Kenapa? Nyik. Kita bercakap, dia duduk WhatsApp dah. Tak pesan. Budak lah ni kan. Baik bawa di kubur, saya bagi tazkirah kubur anak-anak saya. Ni, baik bapak saya, baik mak mentua saya. Alhamdulillah. Kenapa? Saya kata baru ni, mau balik bersama? Tunjuk gambar. Gambar dia pergi jelah kubur pak saya, tok dia. Lah ni kan mudah tak? Itu maknanya apa? Timbulnya kasih sayang kaum kerabat. Baik. Sikap hormat menghormati. Ni. Tadi kasih sayang tak? Hormat ni. Jangan main. Yang muda kadang-kadang kita tak sangka tak. Dia sedekah. Yang tua hormat. Yang tua pula beri kepada yang muda. Dia hormat. Itu penting ni. Sebab beri tak kira benda. Jangan kira duit saja kan. Macam-macam pandangan. Sikap kasih sayang antara satu sama lain. Itu kaum kerabat. Kasih sayang sama lain pun penting. Ni jiran, tetangga, masyarakat sebagainya. Maka itulah sedekah-sedekah yang tatawwa. Faman tatawwa fahuwa khairul lah. Ni, siapa yang beri secara sukarela, itu yang lebih baik. Kita dah boleh azal kan?
Tuan Syekh, dipersilakan bila kita azan, mana kita punya bila. Alhamdulillah ya. Jadi saya rasa cukup untuk malam ni. Kalau ikut banyak ni. Tapi sebab kita PKPP, maka sedekah itu ialah tidak menyusahkan orang lain. Sebenarnya orang lain tak susah. Sekadar yang kita beri, hubungan silaturahim dan sebagainya. Itu sumber sedekah yang paling hebat sekali. Nak cerita bab sedekah ni tuan-tuan, cukup banyak. Sedekah juga boleh mengubatkan penyakit. Ada buku kecil saya baca. Sedekah boleh mengubat penyakit. Pernah dengar tak? Pernah dengar kan? Sedekah boleh mengubat penyakit, sedekah ni. Lagi kita sakit, lagi kita sedekah. Jadi untuk malam ni cukup dah sebagai mukadimah ya. Ya, kalau kita panjang umur, kita jumpa kembali dengan tajuk-tajuk lain ataupun ini ya. Sekadar yang kita boleh bincang yang begitu ringkas dan walaupun ringkas bagi saya padat ya. Poin dalam suasana PKPP dan sebagainya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Sekian, terima kasih. Wallahu alam. Astagfirullahalazim.